Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi ke dalam channel Pintar DIY. So, terima kasih kerana menyokong channel ini sehingga ke hari ini. Walaupun dah lama kita tak bersiaran, akan tetapi saya cuba update, upload sekiranya ada video yang boleh saya kongsikan dekat sini. So, pada hari ini, pada video kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan fiber to the home. Okey. Tapi fiber to the home ni saya tak akan buat kat rumah. Saya buat kat tempat residen pelajar yang di mana saya menjaga kawasan tu sehingga ke hari ini. Okey, atas sebab apa saya nak buat begitu? Okey, tempat tu sekarang memang ada wifi, hampir 200 access point yang ada saya pasang sejak tahun 2016. Kan tetapi sejak Covid melanda negara kita ni, penggunaan bandwidth semakin tinggi. Jadi saya nak menawarkan kelajuan bandwidth yang lagi tinggi. Setiap titik-titik wifi yang saya buat tu tak boleh dicapai dengan baik. Jadi apa yang saya lakukan bermula pada tahun 2022, saya ingin membuat penambahbaikan dengan upgrade infra tu kepada fiber to the room. Selepas ini pelajar atau tenant ataupun pengguna dekat bilik-bilik yang diorang sewa tu akan mengguna kemudahan fiber yang saya akan pasang. Fiber ni sama ke macam telco lain buat? Yes, lebih kurang macam Unify buat, Maxis buat, Digi, Celcom, Fiber buat. Okey, konsep lebih kurang sama. Untuk dari segi konsep, video ini mungkin boleh menjelaskan bagaimana ataupun secara asasnya apakah peralatan-peralatan yang involve, yang terbabit dalam pelaksanaan FTTH ni. Saya harap anda tonton video ini sehingga habis dan saya nak iklan sekejap. Sekiranya anda memerlukan khidmat penyelesaian rangkaian daripada tim saya dan rakan saya iaitu Penawar Teknologi, anda boleh kontak saya melalui iklan atau kontak melalui email yang saya sertakan di channel ini. Okey, jom kita tengok video ini satu persatu bagaimana kaedah dan sehingga saya deliver part tersebut. Okey, kita mulakan dengan ODP. ODP adalah Optical Distribution Port, di mana satu ODP ada 8 pelanggan boleh masuk. Mana kata kalau saya ada 8 ni, lebih kurang 64 buah rumah boleh disupply. So ODP ni macam dekat tiang-tiang TM itulah yang dipasang tu. Tapi ni versi saya. Kemudian nilai sekali adalah ONU atau modem yang dipasang ke rumah pelanggan. So saya dekat sini menggunakan satu core hampir 8 ODP saya gunakan. Jadi ada 64 rumah, 64 pelanggan saya boleh supply melalui satu core, satu cahaya daripada OLT. So ini adalah dia punya ratio, iaitu perkiraan dia macam mana nak deliver sehingga 8 ODP daripada satu core fiber. Okay, ni ada power meter. Nak tengok kita punya power meter kita daripada OLT lah, Optical Light Transmission, iaitu di mana bandwidth semua disupply daripada situ. So ni saya menggunakan kabel drop saja untuk percubaan. So nanti kabel fiber yang betul dah sampai, kita akan splice ikut proper punya setup lah. So ni saya punya core, daripada core Mikrotik turun ke OLT HSGQ. Saya menggunakan HSGQ OLT. Ini yang type GPON, GPON, Gigabit Optical Passive Network. So ini 10G punya fiber. Kemudian SFP tadi terus ke supply dekat ODP. Sama je macam TM buat. So konsep basic dia sama. Kalau anda nak tahu, daripada port OLT ni lah akan pergi ke setiap ODP tiang-tiang di kawasan perumahan anda. Tengoklah bagaimana ISP tersebut plan kat kawasan anda tu, port berapa banyak, DP berapa banyak nak buat lah. Okay. Daripada OLT anda harus mengambil kira maksimum berapa satu port OLT boleh capai DP yang boleh dipasang satu-satu kawasan. Macam tu. Kemudian yang tadi table saya tunjuk itu adalah splitter ratio. So daripada satu cahaya tadi saya boleh supply ke 8 ODP menggunakan splitter ratio ni. Ini adalah cara jimat lah, cara jimat. So ada satu in, dua out. Dua out tu ratio dia tak sama. Ada 90-10, ada 494.
So untuk ODP pertama biasanya saya akan pasang ratio yang paling rendah. Dia akan bacaan reading dia akan jauh lah. Kita tengok sekejap Okay, daripada OLT kita pasang kepada input. Kemudian ratio ni kita tengok. Saya pilih ratio yang terendah untuk DP yang pertama. Okay, kita tengok ratio dia tu minus 3 dB. So kita tengok yang ratio satu lagi. Tadi daripada 17. So yang ratio yang ni pun 17 juga. So yang ini akan pergi ke DP yang kedua. So DP yang pertama tadi gunakan ratio yang ada minus tadilah. Okay, itu nampak. Yang 96 saya akan teruskan pergi ke DP 2. Okay. Yang reading awal-awal tadi tu kita akan masuk ke DP yang pertama. Okay, kita masuk, kita tengok. Ni adalah ratio 4. 4%. Dia kira panggil 4%. Right. Itu ada 8 port boleh disupply ke rumah lah. Okay, DP yang seterusnya saya akan ambil ratio yang tadi tu. Okay, ni ratio yang nombor 2. Amount dia berapa ni? 946 pula. Yang 4 daripada yang first akan pergi ke 94 punya pecahan. 94 dengan 6. Okay. Kalau tengok kat situ, dia dah beritahu lah, tulis macam mana pecahan dia. Okay, kita tengok balik dekat calculation dia tadi. Kat situ. Alright, saya akan membuat sambungan daripada DP pertama ke DP kedua dan seterusnya sehingga ke 8 ODP menggunakan splitter ratio. Okey, saya dah selesai membuat sambungan setiap ODP daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda tengok So sambungan-sambungan splitter ratio tersebut telah dilakukan. Okey, kalau tengok ini yang ni 10. Ni ODP yang ketiga. ODP yang ketiga. Kalau tengok splitter ratio dia 90, 10. 10 akan pergi ke ODP. Itu yang 90 akan pergi ke next ODP. ODP yang seterusnya. So anda tengok sambungan-sambungan dia. Okay, ODP yang terakhir ni ODP 8. ODP 8 dan kita akan buat penyambungan kepada ONU. Kita nak tengok reading, bacaan yang terakhir. Bagaimana, adakah transmission tu dapat disupply kepada ODP yang terakhir. Mana kata port yang terakhir lah. Rumah 64 katakan. Saya ambil power meter jap dan kita buat sambungan kabel fiber patch cord SC to SC. Macam Unify time axis kat rumah kita pun kita pakai kabel yang kepala SC jenis petak, dan sebelah bahagian pun pakai SC connector. Okay, dan kita tengok bacaan daripada ODP yang terakhir.
Tu dia. Alhamdulillah. Minus 14. Kebiasaannya GPON, EPON, AON biasanya boleh sampai minus 30. Dia ikut modem, ikut ONU sebenarnya. Ada setengah ONU dia punya ataupun OLT hanya membenarkan sampai 25 atau 27. So sekiranya anda membuat kaedah ini, pastikan OLT anda, SFP OLT anda itu boleh deliver transmission sehingga minus 25 lah. Kita tengok ODP yang ketujuh. Berapakah value nilai bacaan? Okay, minus 13. Minus 13 dBm. So kalau saya nak split kepada ratio 50-50 tambah port lagi pun boleh. ODP ke-6 pula, berapakah bacaan dia? Kita tengok. So sepatutnya rumah yang duduk dekat port nombor 6 ni dapat juga. Masih rendah, minus 12. Okay. Mungkin power meter ni tak calibrate betul-betul. 12 ke 14 tu mungkin adalah bacaan yang sebenar. Kita pergi ke ODP yang kelima. Kita tengok bagaimana reading di port box yang nombor 5 ni. Tu dah lebih kurang minus 12. Kita kira-kira plus minus, kalau masuk kabel punya loss nanti dapatlah 14, macam tu lah. Okay. ODP yang keempat. Kita tengok lorong yang pakai DP yang keempat ni dapat tak guna internet nanti. Okay. Minus 12. Sama macam reading bacaan-bacaan ODP yang sebelum tadi. So setakat ni Alhamdulillah. Okay, ODP yang keempat. Kita pergi ke ODP yang ketiga. Kita tengok ODP yang ketiga pula. Saya buka konektor dulu. Okay, bacaan lebih kurang minus 14. So far okay kot. Minus 14 masih lagi diterima, boleh deliver lah. Plus minus kita boleh dapat 15 atau 16. Minus 15 atau 16. Okay, kita tengok ODP yang keberapa ni? ODP yang kedua. Minus 17. So nampak ODP yang pertama ni mungkin kita boleh main ratio dia kemudian. Macam mana nak dapatkan yang lebih baik. Tapi setakat ni minus 17, 18, 19 tu masih dalam lingkungan yang boleh pakai. ONU masih boleh accept lagi. Okay, ni ODP yang pertama. ODP pertama 13. So far Alhamdulillah ke semua ODP saya boleh supply internet dekat semua port. Itu tertakluk bergantung kepada splicing kepada drop fiber nanti lah. So next, elemen yang seterusnya adalah modem, ONT atau ONU. Banyak orang cakap bermacam maksud benda ni. So ada jenis all-in-one, ada jenis yang modem saja. So barang ni sekitar harga 50-40 ringgit macam tu lah kalau harga consumer. So kita tengok tadi kita dah buat penyambungan kepada port yang terakhir, DDP yang terakhir. Kita tengok ada lampu kat situ. Okay, dah power up. Okay, dah power up. Jadi ada signal lah patutnya. Alright. Sepatutnya fiber nyala lah. So kalau tu pun pon pun tak nyala. Yang kata selalu siapa kata fiber putus tu, pon dia akan merah. Okay, selepas elemen ONU atau ONT tadi yang kita pasang, elemen yang ketiga adalah OLT. Ini adalah web UI untuk OLT yang saya guna, iaitu HSGQ. Biasanya telco akan menggunakan jenis Huawei
ataupun ZTE C320 ataupun Huawei MA580, bergantung kepada dia orang punya cara deployment lah. So saya guna yang biasa je, yang consumer biasa punya, 1U saja, ada 8 port. So kalau anda tengok dekat sini adalah total port PON, Passive Optical Network punya port. Itu ada punya setting-setting dalam ni. Amat mudah, simple, macam controller wifi je. So ia boleh mengawal lah ONU-ONU yang ada dalam rangkaian anda. So kalau tak guna wireless controller, tak nak guna kaedah cara deployment, anda boleh guna kaedah GPON ini untuk buat deployment rangkaian anda dalam kawasan anda menggunakan fiberized semualah. Kalau anda nak tahu secara amnya, infra yang kita buat ni pun boleh dijadikan sebagai active optical network. Kita boleh buat DCP atau bridge. Ni adalah list-list ONU yang pernah terregister dalam OLT saya lah. Okay. Semua kita boleh tengok port dia, kita boleh nak buat setting wifi dia pun boleh daripada controller ni saja. Yang bestnya OLT saya ni, dia ada 10G port. Alright. So VLAN pun boleh buat. Okay, berbalik kepada modem yang kita on tadi, anda tengok dekat kat situ ada notifikasi menunjukkan ada ONU atau modem yang dah up. So nampak kat sini ada total online 1, mana kata ada satu modem yang up. So kat dalam status saya ni pun ada tunjuk satu yang ONU up. Okay, ada port 18. Okay, jadi kita tengok. Okay, kalau ada kat situ berbeza dengan yang merah dengan yang hitam. Yang hitam tu ONU tu online lah. Kat situ pun ada bacaan reading daripada ONU tersebut. Anda harus sedia maklum sebenarnya ONU ni mempengaruhi signal transmission juga untuk bercakap dengan OLT. Jadi kalau anda nak beli ONU modem, pastikan beli yang berkualiti. Ada setengah ONU yang OEM dia tak dapat memberikan transmission yang baik dekat OLT. Kadang-kadang reading 22 pun dah lost. Macam tu sebab dia. Ni saya tunjuk sedikit sebanyak ONU yang aktif kita boleh set atau configure ikut kehendak kita. Ini sebab saya menggunakan ONU Huawei. So jadi dia banyak, masih limit lagi lah. Sekiranya saya menggunakan ONU daripada produk dia sendiri, lagi banyak feature-features yang saya boleh buat. Okay, ni saya reboot. So reboot pun nampak notifikasi ONU tu reboot. Kalau anda call TM, anda kata nak reset port, macam ni lah dia buat. Dia reset je port ONU anda tu. Nanti automatic reboot ke apa ke, macam tu lah. Sebenarnya dia orang capability buat macam tu. So kita tengok ONU tu pun offline. Then offline. Kita tunggulah dia up sekejap. Setelah beberapa ketika, kita tengok ONU pun sudah up. Ada notifikasi dekat bawah tu, belah kanan browser. Dia menunjukkan dia up lah. Anda boleh lihat kat situ. So kalau siapa yang NOC jaga sistem ni, so boleh nampak lah ONU user tu sedang up, sedang sync dengan sistem anda. Okay, kat situ pun dah tunjuk modem pun sudah up, connection pun sudah ada. Jadi port anda dah reset. So ISP pun bolehlah check, suruh anda check. Cik sila tengok connection cik. Saya dah reset port. Macam itulah biasa dia cakap. Okay, tengok wifi pun ada modem tu. Dan saya cuba masuk tu, tengok modem yang saya pakai atau ONU. Dah connect, saya buka browser, saya masuk ke IP modem tersebut dengan username dia. Untuk buat setting ke apa-apa ke yang perlu. Dan ni saya dah buat pre-config, siap-siap dah sebelum ni. Yang ni benda tu dah connected dan ada internet. So macam ni lah configure VLAN atau PPOE dalam rangkaian anda. So saya tak dapat tunjuk secara detail macam mana nak buat PPPoE server tu. Jadi saya tunjuk je benda tu capable buat.
PPOE sendiri. Kalau tengok pada setting ni, adalah situ IPOE dengan PPPoE. Yang kat sini saya buat PPOE sendiri. So kalau anda lihat kat sini, tengok internet tak ada. Tak boleh, tak ada internet. Okay. Walaupun saya connected to Wi-Fi. Okay, walaupun connected to Wi-Fi tapi tak ada internet sebenarnya. Sebab saya tak terhubung kepada internet yang sebetulnya modem tak dialing lagi. Okay, ni saya buat dialing saya sendiri. Dan saya buat satu connection baru. Saya select PPPoE. Kemudian saya punya PPOE VLAN lah. Kalau Unify kan 500 Maxis 621. Dan saya apply. Dan dah connected. Dan kita tengok network connection ada tak. Mungkin dia terrestart. Okay, kita connect balik ke Wi-Fi tu. Okay, lepas apply tu dia disconnect semua orang. Okay, kita masuk balik. Tengok internet macam ada kan. Okay, kita tengok verify dulu. WAN information. Mana WAN information ni? Oh, bukan kat sini. Kita tengok sistem info. Okay, WAN information. Kita tengok network connected. Dapat IP. IP lokal. Macam siapa package 100 ke bawah kan. Okay, dah dapat internet. So macam ni lah cara saya nak buat broadband sendirilah kiranya. Tadi kita menggunakan Wi-Fi. Kali ni saya nak menggunakan network UTP sebagai rangkaian utama kepada modem ni. So saya disconnect Wi-Fi, kemudian saya ambil Cat 6 punya kabel. Saya buat sambungan kepada laptop dan kepada modem. So kalau anda tengok kat situ yang kuning tu fiber tu lah, yang sambung kepada DP atau port dekat DP nombor 8 tadi. Okay, kita tunggu dapat IP ke tak daripada modem ni. Okay, tu dah dapat internet. Jadi tak ada masalah saya nak menggunakan Wi-Fi dan kabel. Kita speed test kejap. Sama tak macam ikut package yang dilanggan. So far hampir sebagaimana package yang saya melanggan dengan pihak ISP. Saya dapat full capacity walaupun berada di DP yang terakhir. Untuk dari segi pembahagian bandwidth kepada user tu, saya akan buat kemudian melalui KOS yang ada dekat MikroTik. So dapat full lah, nampak 800 MB dengan download, upload dapat 216 Mbps. Kita test speedtest.net pula. Nampak server speedtest.net pun lagi better. So yang kuning ni, tengok ke DP melalui 1 core ratio fiber daripada OLT. Directly saya boleh deliver. So saya boleh pecah kepada 64 rumah melalui satu port daripada OLT. Kat sini saya ada 8 port PON, Passive Optical Network. Okay, ni MikroTik saya lah. Kita selalu dengar orang iklan kat Facebook kata kadang-kadang lampu merah menyala. Sebab apa? Ni lah salah sebab dia. So bila saya cabut fiber, PON itu akan menyala. Bermakna tiada connection fiber yang disambung, yang bersambung. Bila saya cocok balik, PON tu hilang. So lampu merah tu tak ada.
Ini yang selalu terjadi pada setengah area, atau kita tengok orang komplain kat Facebook kan, modem saya berwarna merah lah apa semua. Ni biasanya tak sama ada wiring dalaman tu putus ataupun dekat luar, dekat tiang ke, ataupun ada kontraktor cabut ke, tukar port ke, ataupun ada buat maintenance ke, macam tu. Itu adalah disebabkan error daripada infra itu sendiri, bukan masalah modem. So saya sambungkan balik, kita tengok. So merah tu pun tak ada lah. Tadi bila saya cabut, ada PON tu nyala. Okay, ni servis pun dah up balik. So basically ni yang patut anda tahulah dalam jaringan FTTH. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat atau idea kepada anda bagaimana anda nak upgrade infra anda kepada FTTH. Okay? Fiber to the home, fiber to the building, fiber to the room, tak kisahlah. Tapi dengan kaedah yang sama. Sebab apa saya kata begini? Kos dia sebenarnya jauh lebih murah daripada anda deploy kaedah standard atau kaedah secara menggunakan PoE switch, access point. Kalau anda nak tahu, access point pun kalau Wi-Fi 6 dah menjangkau harga sehingga 800, 1000. Kalau itu pun 2x2. Kalau 4x4 dah hampir 2000 macam tu. Okay? Kalau anda menggunakan kaedah ni, owner pun dalam bilik, user lebih dekat dalam bilik, dari tempat satu kawasan tu user lebih dekat, lebih senang buat capaian, speed lebih besar anda boleh deliver. Kos ONU atau ONT ni tak sampai pun 300, kita 200 begitu. Sekira ada anda nak bertanya, silakan komen di bawah. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.